Okey, so dengan itu kita dengan tidak berlengah lagi, kita pergi kepada ini ya, soalan nombor 1. Berdasarkan bahan 3, berikan maksud isi dengan kuku. Siapa boleh jawab? Okey. Berdasarkan kepada bahan yang ketiga, mana isi dengan kuku ini? Ini bahan yang ketiga kan? Ini yang last sekali sini ya. Ini ya. Isi dengan kuku. Okay. Alright. Apa maksud isi dengan kuku di situ? Hidup bagai isi dengan kuku. Apa yang dimaksudkan dengan isi dengan kuku? Yang dinyatakan dalam bahan yang ketiga. Okey, kalau awak dapat jawab, awak dapat 2 markah penuh. Isi dengan kuku bermaksud, ini kalau tak tahu, kes Naya lah nak ambil SPM ini semua orang tahu ni. Isi dengan kuku, apa maksud dia? Orang yang bersahabat, Darshini, bersahabat dan kasihan. Siti Sofi, orang yang bersahabat. Dwi Durani, hubungan yang rapat. Izbil, hubungan erat. Okey, bagus. Hubungan erat ya, kamcing. Hubungan yang rapat. Kalau Siti Sofi kata orang bersahabat, dia ada banyak kategori ya, bersahabat sekejap ya. Orang yang bersahabat, dia banyak kategori. Ada yang bersahabat secara jauh-jauh, tak berapa rapat, betul tak? Okey, ada yang bersahabat dengan sangat erat. Okey, so kat sini kita tengok maksud apa tu? Ya, hubungan yang akrab ya. Syazwani bagus, sangat karib. Ni apa? Karib? Limian, karib sangat karib. Yes, betul. Okey, maksud isi dengan kuku adalah sangat akrab. Okey. Sekejap ya. Sangat akrab. Di sini adalah hubungan yang sangat akrab. Sekejap. Saya kena sambungkan ini untuk ni ya. Okey. Okey, alright. Hubungan yang sangat akrab ya untuk nombor 1. Okey. Cabut. Alright. Saya tak payah tulis lah kat sini ya. Okay, kita nak cepatkan masa. Awak tulis itu hubungan yang sangat akrab, sangat karib ataupun sangat erat. Okay. Alright. Untuk seterusnya. Okay, nombor 2. Berdasarkan semua bahan, nyatakan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang bagi menangani kekusutan dan masalah yang dihadapi. Awak rasa macam mana? Tengok bahan 1 macam mana nak menangani permasalahan, kekusutan yang dihadapi. Apakah dia cara yang kita boleh gunakan untuk menanganinya? Okey, cuba awak boleh, kita boleh pergi pada setiap satu bahan ya. Okey, cuba tengok bahan yang pertama. Bahan yang pertama, bagaimana nak menangani kekusutan? Okey, cuba tengok bahan 1. Bagaimana untuk menangani kekusutan? Mungkin awak tengok bahan 1 ni, anak dia ni dah macam dah putus asa, mungkin nak lari daripada pada ibu bapa dia lah mungkin kan. Alright, sebab tu
Dalam sini dalam bahan satu dia kata jangan lari anakku, jangan bawa pergi anakku, semua kan. So dekat nombor satu ni apa dia cara untuk menangani masalah yang dihadapi oleh anak itu? Nombor satu, bahan nombor satu. Apa pendapat kamu untuk bahan nombor satu? Bagaimana nak menangani masalah yang dihadapi oleh anak ini pada bahan nombor satu? Awak ada pendapat? Ya, siapa nak jawab guna mic? Okey, Dewi Durani, bagus. Macam ambil yang jernih, buang yang keruh. Okey, bagus. Boleh? Boleh diterima pendapat tersebut. Okey. Selain daripada itu, boleh. Itu antara satu daripada jawapannya. Sebab kalau awak tengok kat sini, jawapannya tidak ada betul atau salah. Dia berpandukan kefahaman awak di dalam bahan-bahan yang dibincangkan. So bahan satu ada cara dia, bahan dua ada cara dia dan bahan yang ketiga pun ada caranya juga. Okay? Okay, cuba fikirkan. Ambil yang keruh, macam ambil yang jernih, buang yang keruh tu boleh. Boleh diambil kira. Lain? Jawapan yang lain? Selain daripada itu, apa jawapan dia? Okey, selain daripada tu apa jawapan dia? Awak tengok sini, jangan bawa pergi anakku, jangan kau bawa lari anakku, jangan bawa pergi anakku. Apa maksud dia? Apa maksud dia kat situ? Banyak kali dia cakap. Okey, nombor satu. Bahan satu kat situ selain daripada jawapan yang diberikan oleh Dewi Durani. Okay, awak boleh juga katakan supaya awak boleh katakan untuk bahan satu lah, jangan bawa pergi anakku, jangan bawa kau lari anakku. Maknanya jangan bawa lari anak orang tersebut lah. Okay, itu jawapan dia selain daripada yang dijawab oleh Dewi Durani ya. Cuba untuk mengambil jalan yang terbaik ya untuk menyelesaikan masalah tu dan jangan larilah. Okey, jangan bawa diri, jangan melarikan diri. Okey. Alright, untuk bahan yang kedua, bagaimana cara nak menyelesaikan masalah tersebut? Bahan yang kedua. Apa yang perlu dibuat untuk menyelesaikan masalah, menangani masalah ataupun apa-apalah ya, kekusutan ya. Untuk bahan dua, apa yang perlu dibuat? Awak rasa bahan yang kedua apa perlu buat? Ni ramai ni 26, 24 orang dalam grup ini ya. Kalau boleh, saya tengok sekali 24, sekali ada 17, dia ubah-ubah nombor dia kan, okey? Okey, apa dia yang perlu dibuat untuk menangani segala kekusutan ataupun masalah? Apa perlu dibuat? Untuk bahan yang kedua. Cuba jawab. Saya sepatutnya tak jawab. Saya tak patut bagi jawapan pada awak. Saya suruh awak fikir dahulu. Kita bincang, lepas tu baru kita dapatkan jawapan yang betul. Dekat sini awak kena berfikir dahulu sebab anda pelajar-pelajar adalah orang yang sepatutnya ya cuba untuk peras sikit otak awak untuk mendapatkan jawapan yang terbaik yang awak fikirkan. Apa dia? Kat sini nampak ibu bapa dia macam sudah berputus asa, tetapi awak boleh lihat pelakon nombor satu
Dan pelakon nombor 2 tu dia ada bagi cadangan bagaimana untuk menangani permasalahan itu. Okey. Apa dia? Pelakon nombor 1 minta apa? Apa yang dibuat? Apa perlu dibuat? Okey, awak boleh tengok di situ. Di sini ya. Kita perlu apa? Perlu memberi perhatian dan kasih sayang. Betul tak? Selain daripada, ya siapa? Ada siapa nak jawab tu? Saya dengar ada suara. Okey. Kita perlu memberikan perhatian dan kasih sayang. Okey, selain daripada itu, kita perlu memberikan semangat dan perangsang. Itu jawapan dia tu. Jangan cuba memulaukan orang yang mempunyai masalah tersebut ya. Okey, beri kasih sayang, beri semangat, memberi perangsang dan juga kat sini ya. Dia kata sini, kami lihat Azmi seperti sedang menderita suatu penderitaan yang tak tertanggung. Maksudnya cuba untuk apa dia? Memahami. Kami lihat Azmi sedang menderita penderitaan yang tak tanggung. Tapi awak jangan jawab macam ni. Jangan jawab dengan perkataan ini ya. Awak jawab, kita mestilah cuba memahami. Okay, kita mestilah cuba memahami masalah ataupun penderitaan yang sedang ditanggung oleh orang tersebut. Okay, itu bahan yang kedua ya. Lagi ada tak? Okay, kat sini diajak untuk pergi berjumpa dengan Azmi di hospital sebelum terlambat. Okay, cuba untuk berjumpa dan berbincang. Awak boleh bercakap macam, awak boleh jawab macam tu ya. Berjumpa dengan orang tersebut ataupun anak tersebut dan berbincang dengannya ataupun memberi sokongan kepada dia. Okay, boleh faham ya? Alright, okay, itu untuk nombor 2. Untuk nombor 3, bahan nombor 3, bagaimana nak menyelesaikan permasalahan itu? Banyak di sini ya, di nombor 3 ni banyak yang diberikan. Ini ada nombor 3, ini ya, cakna sesama ahli keluarga. Apa maksud cakna? Apa maksud cakna? Siapa tahu maksud cakna? Halo? Pelajar-pelajar semua, tahu tak apa dia maksud cakna? Maksud cakna ialah bagus, ambil berat. Bagus ha? Cakna maksudnya mengambil berat, mengambil perhatian. Itu memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, yes. Mungkinlah aku zaman sekarang ibu bapa sibuk bekerja, betul tak? Dan tidak mempunyai masa untuk mengambil berat terhadap anak-anak mereka. Okay, prihatin bagus. Hakim, Hafizi, Haikal, okay, prihatin pun boleh. Alright, so kita lihat pula kepada
Okey. Sekarang saya rasa awak semua dah boleh dengar ya. Okey, sekarang? Okey, cuba bagi respon. Semua boleh dengar? Boleh. Okey, bagus. Alright. Tadi ya, untuk bahan yang ketiga, okey, apakah dia cara untuk menyelesaikan segala kekusutan ataupun masalah? Satu ialah cakna sesama ahli keluarga, maksudnya ambil berat. Okey, lagi derita anak pasti terlerai andai keluarga erat membantu. Okey, nampak kat sini ya. Membantu antara satu sama lain. Bagus ya. Yang kedua. Okey, lagi yang ketiga. Nampak kat sini ada jawapan dia. Hormat, menghormati, sifat mulia. Maknanya sesama ahli keluarga mestilah hormat, menghormati antara satu sama lain, membantu, ambil berat. Lagi apa? Memberi kasih sayang. Dengan adanya kasih sayang, okay, memberi kasih sayang kepada ahli keluarga. Okay, sesama adik-beradik, sesama ibu bapa dan anak-anak. Okay. Selain daripada itu, perhatian keluarga juga penting. Awak jangan tulis perkataan ini satu persatu ya. Awak ambil dia punya idea dan awak tuliskan semula. Katalah untuk bahan yang ketiga ni, perhatian keluarga adalah sangat penting. Awak cakap macam tu kan? Okay. Dan lagi apa? Perhatian keluarga juga membakar semangat anak teruna je. Okey. Membakar semangat siapa? Para remaja. Okey, para remaja. Remaja ni jiwa dia lain sikit, kan? Dia penuh dengan cabaran. Okey. Ada lagi ni jawapan kat sini. Ada masalah dikongsi bersama. Ada masalah, okey, sama, kita boleh berkongsi. Mungkin boleh bercakap dengan ibu bapa, kalau boleh bercakap lah. Okey. Kalau boleh ibu bapa mesti dapat menyediakan satu suasana yang lebih harmoni di mana membenarkan anak-anak untuk berbincang ya sekiranya ada masalah. Boleh faham ya? Itu adalah soalan nombor 2. Itu adalah soalan yang kedua. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, menurut statistik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, setiap tahun jumlah keluarga yang bermasalah dan bercerai semakin menunjukkan peningkatan. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kerengganan hubungan kekeluargaan dalam kalangan masyarakat di negara ini? Awak tengok kat situ ada 3 markah. 3 markah ya. Mungkin kat sini awak boleh bagi sekurang-kurangnya 3 jawapan. Tapi kalau awak boleh dapati lebih daripada 3 lagi baik. Okay. Alright, apakah dia cadangan-cadangan awak yang menyebab faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya keretakan hubungan kekeluargaan ataupun renggang. Apa dia? Sibuk mencari rezeki. Betul. Tengku Natasha, boleh. Bagus ya Tengku Natasha. Siapa yang sibuk mencari rezeki? Kena be spesifik. Siapa yang sibuk mencari rezeki? Kena lebih khusus. Khusus jawapan awak. Siapa yang sibuk mencari rezeki? Anak ke ibu bapa? Ibu bapa. Ibu bapa. Ya, bagus. Itu antara nampak skrin tak? Boleh nampak skrin? Tak. Tak nampak? Ya ke? Oh, kenapa tu? Ya, tak nampak. Nampak atau tidak? Tak. Nampak sikit je. Nampak sikit? Okey, ni nampak? Okey, nampak sekarang? Adakah jelas sekarang? Tak. Tak nampak. Okey, saya
Saya share balik. Okay, resume presenting. Okay, nampak sekarang? Nampak cikgu. Nampak. Okay, bagus. Alright. Okay, selain daripada sibuk bekerja, apa lagi faktor? Banyak faktor kan? Betul tak? Mungkin kadang faktor tu kesilapan di pihak ibu bapa, kerengganan ya. Perselisihan Mungkin faham cikgu. salah faham. Ya. Perselisihan faham. Yes, perselisihan faham antara Ahli keluarga. ya, boleh. Perselisihan faham antara ahli keluarga. Mungkin kita mungkin lebih khusus lagi perselisihan faham tu disebabkan oleh apa? Awak boleh tulis kat situ perselisihan faham mungkin mementingkan apa? Kerja. Apa? Mementingkan kerja. Mementingkan kerja. Yes, tadi dah cakap dah pasal kerja. Kerja kan? Mementingkan urusan kerja. Okey, saya nampak di sini. Dipa, kurang kefahaman terhadap tanggungjawab sebagai suami, ayah dan isteri ataupun ibu dan anak. Ya, betul. Baguslah juga jawapannya. Kurang kefahaman terhadap tanggungjawab. Maksudnya mungkin antara ahli keluarga tu especially ataupun terutama sekali bapa lah. Ataupun ibu juga, ibu dan bapa ya, tidak bertanggungjawab, tak tahu tidak menjalankan tanggungjawab mereka sebagai ibu dan juga sebagai bapa. Okey, bagus. Ni Isbil ya. Isbil jangan tulis komunikasi saja. Tulis satu ayat yang lengkap ya. Apa yang awak masukkan dengan komunikasi? Isbil, awak kata komunikasi. Apa yang dimaksudkan dengan komunikasi? Jelaskan dalam ayat yang lengkap. Okey, saya pergi pada Natasha, Tengku Natasha Putri. Ibu bapa tidak meluangkan masa dengan anak-anak. Ya, betul. Ini dihuraikan dalam kategori yang tidak mempunyai masa, yang sibuk bekerja, tidak dapat meluangkan masa dengan anak-anak, tidak bertanya khabar tentang mungkin pelajaran ataupun benda-benda yang sangat senang, sangat mudah ya, bertanyakan khabar anak-anak setiap hari pun itu penting. Okey, menunjukkan mereka memberi perhatian ataupun prihatin tadi kan yang kita tengok tadi. Okey, ada lagi jawapan lain tak? Kurang kefahaman, kurang komunikasi dengan anak. Ini penting ya. Mesti berkomunikasi dengan anak-anak. Dan cara komunikasi juga mestilah betul. Tak boleh marah-marah sangat. Tak boleh mengeluarkan kata-kata kesat ya. Kata-kata kesat antara satu sama lain tu kena jaga. Okay, dalam keluarga pun kita kena menghormati antara satu sama lain dengan cara berinteraksi dengan cara yang betul ya. Komunikasi penting. Bagus ya Isbil. Alright. Lagi ada tak yang lain? Okey, saya akan bagi awak beberapa cadangan jawapan anda ya. Okey. Untuk nombor 3 tu, sikap ibu bapa yang terlalu mementingkan urusan pekerjaan. Yang tadilah sibuk bekerja. Okey ya, ini antara jawapan boleh difikirkan ya. Okey, yang kedua, sikap ibu bapa yang mengabaikan pendidikan agama dan kerohanian. Tengok tu. Sangat pentingnya pendidikan agama. Mungkin pendidikan agama ini, bukan mungkin ya, sepatutnya pendidikan agama ini diterapkan pada peringkat awal, iaitu pada masa kanak-kanak tu remaja ni masih dalam usia kanak-kanak, penting ya pendidikan agama ya. Okey, dan juga pendidikan agama dan kerohanian. Pendidikan agama memberi tahu tentang perkara-perkara yang baik, sifat-sifat yang bagus, mungkin boleh cerita contoh-contoh ikon yang bagus. Kalau mungkin dalam agama Islam dia boleh bagi contoh Nabi Muhammad, betul tak? Mungkin agama-agama lain ada dia punya ikon-ikon yang boleh dicontohi.
Okey, selain daripada itu, di sini dia bagi tahu ya. Ibu bapa bersikap kuku besi ataupun terlalu mengongkong kanak-kanak. Dia bagi tahu ibu bapa bersikap kuku besi ataupun terlalu mengongkong kanak-kanak. Tapi awak boleh lihat juga mungkin ibu bapa tu dia mengongkong kanak-kanak, bukan mengongkong ya. Mungkin dia strict sikit lah. Okay, mungkin dia nak bagi tahu kepada anak-anak mereka tentang mungkin bahaya kalau buat sesuatu perkara ya. Bahaya pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Jadi mungkin anak-anak remaja melihat larangan-larangan ibu bapa itu adalah seolah-olah untuk mengongkong mereka. Okay, mungkin kat sini juga ada permasalahan komunikasi antara dua pihak. Saya rasa di sini pihak ibu bapa ada sebab-sebab yang tertentu mengapa mereka melarang dan para remaja pula menyatakan mereka ingin kebebasan. So mereka akan antara dua pihak ini akan bercanggah interest. Okay, konflik interest kita panggil ya. Konflik interest atau bercanggah antara satu sama lain lah. Sebab mereka tak faham ya. So mungkin kat sini ibu bapa perlu duduk dan berbincang dengan anak. Tidak boleh melarang tanpa memberitahu sebab-sebab yang sebenarnya mengapa mereka melarang. Boleh faham ya? Okey, seterusnya nilai-nilai kekeluargaan dan kemasyarakatan yang semakin dilupakan oleh ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa ni macam kebaratan. Boleh jadi juga. Nilai-nilai kekeluargaan dan kemasyarakatan yang semakin dilupakan oleh ibu bapa. Kadang-kadang ada ya ibu bapa yang lupa untuk memberi panduan yang baik kepada anak-anak mereka dan membiarkan anak-anak mereka terumbang-ambing dengan cara mereka sendiri. Itu nak lagi kesian lah. Sebab tidak ada tunjuk ajar yang bagus terutama sekali daripada ibu bapa. Okay, selain daripada itu, jawapan yang seterusnya ialah anak-anak yang tinggal berasingan daripada ibu bapa mempunyai keberangkalian terjebak dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan mereka mungkin apabila mereka terjebak, mereka tidak tahu cara untuk keluar daripada masalah ataupun tidak dapat keluar daripada masalah tersebut sebab dia jauh daripada ibu bapa mereka. So ini adalah sangat bahaya terutama sekali untuk pelajar-pelajar yang pada usia yang sangat muda ya, tinggal di asrama, betul tak? Itu pun mungkin ya terjebak dengan masalah-masalah yang boleh masalah-masalah keruntuhan akhlak, keruntuhan moral, ya. Pelajar-pelajar ini harus berwaspada ya, berwaspada. Mungkin benda yang dilihat bagus tidak sepatutnya baik untuk para remaja semua. So kena berhati-hatilah benda-benda yang kat luar sana tu nampak menarik tetapi boleh merosakkan kita kata apa ya, minda dan juga jiwa seseorang tersebut. Okey, kita pergi pada nombor 4. Pada suatu hari, sebuah keluarga menaiki sebuah kereta pada suatu hari sebuah keluarga yang menaiki sebuah kereta memberhentikan kenderaan di luar pagar rumah anda. Seorang daripada anggota keluarga tersebut bertanya kepada anda tentang rumah jiran anda yang berada di kawasan kejiranan anda. Berdasarkan penerangan daripada seorang anggota keluarga tersebut, anda mengetahui bahawa mereka datang dari kampung untuk menjejaki anggota keluarga mereka yang sudah terpisah dan menetap di sana. Ini dia mencari keluarga mereka yang sudah lama terpisah ya. Sebagai masyarakat yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu untuk mengatasi masalah ini? Bagaimanakah anda boleh membantu untuk mengatasi masalah mencari keluarga yang sudah lama terpisah? Dan rupanya mereka ada, ahli keluarga yang terpisah itu ada
tinggal berhampiran dengan anda. So, apa awak boleh buat? Apa cadangan kamu? Bagaimana anda dapat membantu orang yang mencari saudara yang telah lama hilang ini? Apa awak perlu buat? Okay. Right, Nadira. Okay. Cikgu bahasa memerlukan isi saja atau sekali dengan huraian. Isbil. Cikgu, kebat bahasa Melayu dia perlukan isi saja ataupun sekali dengan huraian. Okey, di sini saya lihat jawapannya isi tetapi tidak perlu huraikan dengan panjang lebar sangat, tak perlu. Cuma awak jawab isi dan juga apa dia? Jawab isi dan ayat yang lengkap. Ayat tu kena lengkap. Isi dengan ayat yang lengkap lah. Jangan macam tadi komunikasi. Tak boleh. Ayat dia satu isi dengan ayat yang lengkap. Okey? Macam contoh saya kata, sikap ibu bapa yang terlalu mementingkan urusan pekerjaan. Okey? Ayat tu lengkap tapi ada isi kat situ awak nak keluarkan. Huraian tu tak perlu hurai dengan panjang lebar. Awak terus ambil isi tu daripada bahan 1, bahan 2, bahan 3. Tak perlu dihuraikan dengan panjang lebar. Cuma ayat yang awak keluarkan itu, nak menerangkan tentang isi tu perlulah ayat yang lengkap. Okey, faham ya? Okey, 3 markah, 3 isinya sahaja. Okey, okey, kat sini 3 markah, sekurang-kurangnya 3 isi. Cuma okey, kita bimbang kalau awak jawab tepat 3 markah, kalau awak jawab 3 isi saja, mana tahu antara 3 isi tu ada salah, betul tak? Kalau ada antara 3 isi tu salah, maknanya kurang dah awak punya markah. So dicadangkan awak jawab lebih daripada 3 lah untuk selamat, betul tak? Untuk selamatkan awak, jawablah 3, 4 ataupun 5. Jawab lebih is okay. Mana tahu antara tu betul. Tapi sekurang-kurangnya 3 tu mesti betul. Boleh faham? Okay, Isbil? Okay, bagus. Alright. Apa sini Isbil? Menyebarkan maklumat di media sosial. Ini apa tu? Menyediakan maklumat di media sosial. Media sosial apa tu? Boleh awak lebih khusus. Media sosial mana? Media sosial am ke ataupun media sosial di kawasan penduduk tersebut? Mungkin awak boleh masuk dalam Facebook ke, Instagram ke yang di mana awak boleh didedahkan maklumat mencari mencari saudara mara yang telah lama terpisah di media sosial FB FB penduduk tersebut, penduduk kawasan tersebut boleh. Penduduk kawasan kejiranan. Okay, media sosial kawasan kejiranan tersebut. Okay, boleh? Alright, lagi apa? Okay, kat sini awak boleh lihat antara jawapannya saya bagi untuk nombor 4 ya. Bertanya dengan jelas sebab-sebab mereka baru mencari anggota keluarga. Mungkin awak nak tahu lebih lanjut, awak mungkin interview sikit lah. Okay, orang yang datang menaiki kereta tadi, awak tanyakan sikit kat dia ya. Okay, bertanya dengan jelas sebab-sebab mereka baru mencari anggota keluarga. Salah satu awak bertanya. Nombor 2, awak boleh menelefon ataupun menghubungi jiran anda terlebih dahulu untuk memaklumkan kedatangan mereka. Okay, mungkin awak menghubungi jiran-jiran yang lain, bertanyakan, memberitahu tentang apa yang berlaku. Lagi yang ketiga, memberitahu ibu bapa tentang hajat mereka yang hendak mencari anggota keluarga itu yang merupakan jiran anda. Okey. Meminta bukti bahawa mereka merupakan ahli keluarga, ahli keluarga ataupun anggota keluarga kepada jiran anda. Seperti bertanya tentang latar belakang dan asal usul. Okey, dan seterusnya setelah jelas anda akan menjadi petunjuk arah
dan memberitahu lokasi rumah jiran tersebut melalui kaedah pemetaan ataupun Google Meet. Okey, saya rasa kat sini yang penting ialah anda mesti tentukan bahawa orang yang datang mencari itu adalah orang yang memang betul-betul mencari keluarga, bukan orang yang penipu ke ataupun perompak ke, pencuri ke kan. Make sure. Okey, pastikan orang yang datang mencari keluarga itu adalah orang yang betul mencari keluarga, bukan orang yang datang mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Setelah anda pasti tujuan mereka betul, okey, barulah anda menghubungi pihak-pihak yang lain. Okey, faham ya? Alright. So, anda dapat ya idea tentang jawapan yang saya bagi pada kamu? Dapat idea? Boleh ya? Okey, so kalau awak boleh lihat sekarang ialah pukul 9. Okey, kita mengakhiri perbincangan mata pelajaran Bahasa Melayu pada malam ini. Okay, selepas ini saya akan berbincang untuk mata pelajaran sains. Okey, so saya sudahi kelas Bahasa Melayu pada malam ini. Okey, dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih pada pelajar-pelajar yang hadir malam ini. Bagus ya. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Ya. Okay, Assalamualaikum para pelajar yang menghadiri kelas mata pelajaran sains pada malam ini. Saya alu-alukan kehadiran anda semua. Okay, saya akan uploadkan bahan perbincangan kita untuk malam ini. Okay, anda nampak semua? Boleh nampak skrin? Boleh ya? Okay, saya nak tahu ada respon. Okay, saya lihat kelas malam ini. Okay, bagus. Alright, so malam ini kelas kita akan bincangkan berkenaan dengan kertas model Pra SPM 2. Okay, kalau saya tak silap, okay, untuk kertas ini kita telah bincangkan pada
minggu lepas, saya tak silap, okey, kejap sebelum ini, sebelum 20 hari bulan 12 kita stop untuk kertas model 2 ini. Saya rasa, saya harap awak ingat lagi lah. Okay, saya sambung balik ya. Ingat balik tak? Untuk kertas model ini. Yang telah kita bincangkan ya. Pra SPM 2. Ingat lagi tak? Kita dah bincang ini. Kau dah lupa? Okey, tak apa. Okey. Kita sambung ya. Okey, saya sambung pada nombor 25. Kita sambung pada nombor 25. 24 dan ini ialah 25. Okey. Okey, saya harap awak nampak. Okey, tengok nombor 25. Antara yang berikut, manakah mewakili mewakili zarah dalam emas? A, B, C ataupun D.